Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An-Nur Nadira binti Muhammad Zuki. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Okey, pertama sekali saya ingin menerangkan tentang pengertian khalifah. Apa itu khalifah? Okey. Khalifah menurut bahasa adalah berasal dari kata khalafa yang bermaksud pengganti atau wakil. Khalifah dari sudut istilah pula adalah generasi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggantinya untuk mentadbir, menguruskan dan memakmurkan muka bumi dengan menjalankan syariah Allah, sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Manakala khalifah dari sudut syarak pula bermaksud pengganti Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Allah ada menyebut tentang khalifah ni banyak juga dalam Quran, dan dalam salah satu surahnya yang saya ambil adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya mengenai mereka tu malaikat lah. Mereka bertanya mengenai hikmat ketetapan Tuhan itu dengan kata, adakah engkau ya Tuhan, kami hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, iaitu bunuh berbunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Menurut Ibnu Katsir, tafsir ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, Allah mengkabarkan kepada malaikat akan rencananya untuk mengutuskan khalifah di atas muka bumi ini, dan ini adalah salah satu bentuk penghormatan lah kepada manusia. Selepas itu malaikat dia minta penjelasan lah dan keterangan tentang hikmah yang terdapat dalam ketetapan menciptakan manusia di atas muka bumi ni. Dan daripada persoalan tu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Ibnu Katsir terang daripada ayat ni, Allah ni menciptakan manusia sebagai khalifah, dan penciptaan manusia sebagai khalifah ni lebih banyak kepada kebaikan, kemaslahatan dibandingkan dengan kerosakan yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nusyajirah binti Syadakallah. Okey, kita pergi kepada pengertian amar ma'ruf nahi munkar berserta dalil. Amar ma'ruf bermaksud menyeru manusia melakukan kebaikan, manakala nahi munkar pula bermaksud mencegah daripada melakukan kemungkaran atau maksiat. Betapa pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar ni dalam kehidupan kita, sehingga dalam Al-Quran sendiri pun ada Allah mengatakan perkataan ini tidak boleh diasingkan, mesti sentiasa bersatu dan tidak terpisah, kerana ia merupakan satu amalan dakwah yang mengajak manusia ke arah kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Antara dalil yang membawa pengertian amar ma'ruf nahi munkar berserta dalil ini ialah waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang membawa maksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, iaitu untuk berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. So, apabila kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar ni, kita akan dikategorikan dalam golongan yang berjaya lah di sisi Allah, dan salah satu umat yang disayangi oleh Allah lah, kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Mardia binti Muhammad.
saya akan sambung peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Peranan khalifah sesama manusia. Ada 6 peranan tanggungjawab khalifah sesama manusia. Yang pertama, tanggungjawab terhadap diri. Yang kedua, tanggungjawab terhadap masyarakat. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggungjawab terhadap alam. Yang kelima, tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Dan yang keenam, tanggungjawab terhadap negara. Kemudian kita masuk tanggungjawab terhadap diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar. Lainnya, mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Maksud ayat Quran ini mengatakan bahawa kita haruslah pelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kita masuk ke dalam neraka. Contoh-contoh bagi menjaga diri, yang pertama, redha akan ketentuan Allah. Yang kedua, melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga, seseorang khalifah itu haruslah menuntut ilmu pengetahuan kerana manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan diajar supaya dapat menyebarkan ilmu tersebut kepada khalifah seterusnya dan berkembang dari generasi ke generasi lain. Maksudnya dekat sini, kita haruslah redha akan ketentuan Allah. Apa yang Allah bagi, kita haruslah terima dengan seadanya. Melawan hawa nafsu, amar ma'ruf nahi munkar, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, seperti meninggalkan maksiat dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kita haruslah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajipan bagi khalifah, dan supaya ilmu yang dituntut itu dapat dikongsikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kemudian kita masuk kepada menjaga keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami-suami perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Maksud daripada ayat Quran ini ialah Allah ciptakan suami dan isteri itu, Allah satukan suami dan isteri itu untuk melengkapi antara satu sama lain, berkasih sayang antara satu sama lain, dan melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Dan antara contoh menjaga keluarga, yang pertama, membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, memberi pendidikan keagamaan secukupnya. Dan yang ketiga, ketua keluarga haruslah memberi nafkah, tunjuk ajar dan memimpin keluarga ke jalan yang diredai Allah serta melarang daripada melakukan sebarang kejahatan dan kemungkaran. Dalam aspek menjaga keluarga, ketua keluarga memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaga keluarganya, untuk melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan yang penuh dengan keluarga yang penuh dengan didikan agama. Terdapat 7 ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang ketua keluarga tersebut. Yang pertama, mentaati Allah. Yang kedua, menjadi pendidik isteri dan anak-anak.
Yang ketiga, menyediakan nafkah dengan sebaiknya. Yang keempat, menjadi penjaga kepada ahli keluarga. Yang kelima, merupakan peneman isteri dan sahabat kepada anak-anak. Yang keenam, menjaga maruah isteri dan keluarga. Dan yang terakhir, tidak keterlaluan dalam menghukum. Peranan khalifah sesama manusia yang seterusnya adalah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa ataupun tanggungjawab khalifah terhadap ibu bapa. Okey, setiap anak mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap kedua orang tuanya, di mana wajib ke atas setiap anak, wajib ke atas kita untuk mentaati kedua bapa kita selagi mana arahan yang diberikan ataupun apa yang disuruh oleh kedua bapa kita tu tidak bertentang dengan ajaran agama Islam. Dan wajib juga kepada setiap anak untuk bersikap lemah lembut, bersopan santun, menghormati mereka, tidak meninggikan suara dan jangan sesekali mengeluh jika diminta sesuatu pertolongan oleh kedua bapa kita. Hal ini kerana Allah ada berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan sekarang ni anak-anak muda sekarang mungkin gunakan perkataan ish. Dan janganlah engkau menengking, menjerkah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia di sini maksudnya kita bercakap dengan adab lah, bersopan santun. Jangan meninggikan suara kita terhadap mereka. Okey, ini adalah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Seterusnya, peranan khalifah sesama manusia yang seterusnya adalah tanggungjawab terhadap masyarakat. Okey, manusia ni memang lumrah tidak boleh hidup bersendirian tanpa wujudnya anggota masyarakat yang lain. Kenapa? Okey, jadi apa peranan khalifah terhadap masyarakat? Apa tanggungjawab sebagai khalifah terhadap masyarakat ni? Apa yang kita boleh buat untuk masyarakat adalah dengan mengajak masyarakat untuk tolong-menolong antara satu sama lain, saling mencintai, kasih mengasihi dan hormat menghormati. Dan ini merupakan perkara amar ma'ruf. Perkara yang memang patut kita ajak masyarakat untuk buat. Dan kita patut mengelak, menjauhi daripada perkara yang dilarang, iaitu amar ma'ruf nahi munkar, iaitu dalam kehidupan masyarakat ni kita kena jauh daripada sikap yang dilarang oleh Allah, seperti iri hati terhadap pencapaian orang lain, dan jangan biasakan diri untuk kutuk mengutuk, untuk keji orang lain, untuk mengata orang lain. Waktu kita mengata mereka tu mungkin kita rasa best kan. Best sebab apa? Sebab kita sedang memakan daging saudara kita sendiri. Dalam kita sedar atau tidak sedar, Allah ada bagi tahu dalam surah Al-Hujurat ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhannil ism wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang,
Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah sesungguhnya dari kamu suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang disebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Okey, dalam surah ni sendiri yang Allah sebut, apabila kita mengumpat antara salah satu sama lain ni, seumpama kita memakan daging saudara kita yang telah mati. Dan kita ni hanyalah manusia biasa. Mungkin kita tak lari daripada salah seperti ini kan. Jadi dalam ni Allah bagi tahu juga yang bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Okey. Contoh macam sekarang kita dah tahu yang apabila kita mengumpat ni dia merupakan satu dosa besar dan dia seumpama kita makan daging saudara kita sendiri. Jadi kita kena bertaubatlah, elakkan diri untuk tidak lagi mengutuk antara salah satu sama lain. Kembali bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya dalam ayat ni pun sebut Allah tu Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Termasuk kepada tanggungjawab terhadap alam. Yang pertama, memelihara alam dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan menjaga tumbuhan dengan baik. Kita haruslah menjaga alam sekitar kita dengan tidak membuang sampah di merata-rata kerana untuk mengelakkan daripada ekosistem terganggu, pencemaran berlaku dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan hubungan yang baik dengan binatang dan tidak menyiksa haiwan sesuka hati. Maksudnya, kita tak boleh sesuka hati. Macam contoh kita pergi tembak burung sesuka hati ke, kita tak boleh tembak sesuka hati untuk kepentingan diri kita saja. Jadi kita haruslah membentuk hubungan yang baik dengan haiwan juga, bukan dengan manusia saja tapi dengan haiwan juga turut kita perlu membentuk hubungan yang baik. Hal ini ditegaskan lagi dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 205. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Yang bermaksud, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan padanya dan merosak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan itu. Surah ini bermaksud Allah tidak menyukai manusia yang sering berbuat zalim kepada binatang, sering membuang sampah merata-rata yang menyebabkan kerosakan. Seperti yang dikatakan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, mereka menerangkan bahawa alam sekitar ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Malah ia berhubung kait dengan semua makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk atas muka bumi ini memerlukan alam sebagai tempat untuk meneruskan hidup mereka. Kesimpulannya, kita haruslah menjaga alam ini dengan sebaiknya kerana ini merupakan tuntutan dan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi Allah. Seterusnya kita pergi kepada peranan khalifah sebagai ketua negara. Khalifah ni tidak terhad kepada manusia saja, tapi dia difokuskan juga kepada ketua negara. Jom kita lihat apakah tanggungjawab terhadap negara sebagai pemerintah. Sebagai ketua negara, khalifah mempunyai tugas memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara mengikut hukum syariat yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah juga berkewajipan menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani. Kat sini Allah mendengaskan kita untuk mentadbir negara mengikut hukum syariat yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya, kalau dekat negara kita ni, Malaysia, pemerintah ada mengubal undang-undang tu berdasarkan Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa ketua agama Islam itu adalah pemerintah kita. Jadi, setiap pemerintah tu wajiblah mengetahui apa-apa tentang dan mengukuhkan pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya Ustaz kata semalam, rakyat tu adalah cerminan daripada pemerintah. Kalau pemerintah kita tu tak pandai dalam agama sendiri, macam mana rakyat-rakyat dia nak tahu tentang agama tu sendiri. So pentinglah sebagai ketua negara tu mengetahui tentang syariat yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah.
Okey, kita pergi kepada peranan Khalifah sebagai ketua negara daripada segi politik. Khalifah bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara termasuk mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh dan bertanggungjawab melantik, melucutkan jawatan pegawai pentadbiran. Seperti macam dalam konteks Malaysia ni, dalam isu-isu semasa ni tentang Palestin kan. Negara kita bagi bantuan. Adalah dia buat pengadilan bagi angkat suara Palestin ni ke persidangan dunia untuk mengetahui bagi keadilan kepada Palestin. Tu contoh-contohnya lah. Seterusnya kita pergi kepada peranan Khalifah dari segi sosial. Khalifah bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyat supaya dapat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Kalau menjaga kebajikan ni, kita ada golongan B40, ada bantuan-bantuan yang diberikan lah. Seterusnya, dari segi sosial juga, Khalifah juga bertanggungjawab menjaga dan meneruskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad mengatakan mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah atau syura, iaitu berbincanglah sesama rakyat dan pemerintah bersama pemerintah untuk kebaikan kepada rakyat dan kemajuan negara kita, dan menetapkan sistem perundangan Islam yang seperti saya kata tadi tu. Contoh untuk menetapkan sistem perundangan Islam ni yang kita lihat sekarang, kalau orang lelaki tu tak pergi solat Jumaat, dia akan ditangkap dan disoal lah kenapa dia tak pergi. So sebab tu adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. So itu adalah salah satu penguatkuasaan undang-undang lah dalam negara kita ni. Seterusnya daripada segi ekonomi, Khalifah bertanggungjawab menguruskan hal ehwal keuangan dan perbendaharaan negara. Contoh yang kita tahu dulu ada Baitul Mal, tapi sekarang ni kita ada NGO yang bertugas untuk menjaga kebajikan rakyat dari segi keuangan dan keperluan hidup lah untuk ekonomi, mensara ekonomi mereka. Contoh sebagai zakat. Zakat wajib kepada golongan. Ada had-had yang ada cas-cas yang dikenakan kepada golongan yang kaya dan ada cas-cas yang dikenakan kepada golongan yang tidak berkemampuan. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang boleh dilakukan oleh ketua negara sebagai khalifah. Yang pertama, menubuhkan rukun tetangga. Pemimpin mewajibkan penubuhan rukun tetangga di setiap kawasan taman perumahan agar masyarakat dapat menggambling tenaga bersama, menjaga keselamatan dan mencegah kemungkaran yang berlaku. Seperti tadi, kalau ada rukun tetangga ni, perbuatan zina ataupun berdua-duaan antara lelaki dan perempuan dalam sekitar tu akan terpantaslah perbuatan tu. So kita boleh menjaga anak-anak kita, menjaga masyarakat kita daripada melakukan maksiat. Seterusnya, melakukan penguatkuasaan, membuat hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dibuat seperti minum arak, melakukan maksiat. Macam saya kata tadi, kalau kita tak solat Jumaat, ditangkap kan, adalah tu hukuman penjara 2 tahun ke, sebatan ke. Kalau minum arak tu, ni memang semakin menjadi-jadilah dalam Malaysia ni. Memandu semasa mabuk kan, boleh menyebabkan orang lain yang ditimpa musibah tu. Seterusnya, usaha yang boleh dilakukan oleh pemerintah ialah mengamalkan syura dalam pentadbiran. Kewajipan menerima pandangan orang lain, pemimpin harus berbesar hati untuk menerima teguran dan cadangan rakyat. Sebagai contoh, kita ada suara rakyat, iaitu kita kan setiap dun akan pilih ketua kita kan untuk mewakili suara rakyat kita. So dekat sini, diorang akan bermesyuarat lah untuk penambahbaikan negara kita. Ketua negara ni juga telah melakukan tugas mulia waris para Nabi, iaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah tugas mulia setaraf dengan para Nabi dan Rasulullah SAW yang menyeru manusia supaya sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan maksiat seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahyanglah dan jauhilah taghut itu. Maka antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pula antaranya orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasulnya. So, kan ketua negara ni adalah sebagai pemangkin untuk kita melakukan kebaikan itulah. Kalau ketua negara sendiri suruh kita melakukan kemungkaran, mestilah
hancurlah dunia ni kan, macam binasalah negara kita sendiri kalau pemimpin sendiri suka kita melakukan kemungkaran. Kalau tak mencegah amar makruf, kalau tidak mengamalkan amar makruf nahi mungkar. Maksudnya ketua sendiri tidak, tak payahlah buat amar makruf nahi mungkar ni, macam tu. Seterusnya, ketua negara dapat menjaga kesejahteraan umat Islam, mempertahankan kesucian agama dan memelihara akhlak yang luhur daripada dipengaruhi unsur negatif dalam masyarakat adalah penting, kerana apabila pegangan agama menjadi semakin lemah, mereka pasti akan memandang remeh syariat Islam dan berani memperlihatkan perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Amri An-Nabi qala muslimu man salimal muslimuna minal lisanihi wa yadihi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang Muslim yang sempurna Islamnya ialah apabila seseorang Muslim yang lain selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya. Maksudnya kat sini kan kita tadi cakap pemerintah tu mengenakan hukuman yang setimpal dengan apa yang dibuat tu kan, maksiat yang telah dilakukan tu. So dia orang lain, orang Islam tu sendiri tak akan memperlekehkanlah undang-undang tu sebab dia takut. So kita kenalah bagi undang-undang yang berat kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran ni. Peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir dalam slide kami adalah menjaga agama. Allah ada berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا. Maksudnya, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Barang siapa kafir, maka akibat daripada kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekufuran orang-orang yang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Surah Al-Fatir ayat 39. Jadi antara peranan khalifah dalam untuk nak menjaga agama ni adalah dengan melaksanakan tarbiyah Islam yang sebenar kepada umat dengan tujuan melahirkan individu soleh, keluarga harmoni, masyarakat penyayang dan negara yang mendaulatkan Islam. Jadi macam mana khalifah tu nak memberi tarbiyah Islam yang sebenar kepada semua masyarakat? Dengan cara mereka rujuk kepada Al-Quran, mereka berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah dengan menyebarkan dakwah Islamnya kepada semua masyarakat melalui semua media yang ada. Okey. Sekarang kan zaman moden, banyak platform yang wujud seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan lain-lain lagi lah. Jadi kita bolehlah memaknai sesuatu video yang berkaitan dengan agama. Jadi apabila masyarakat pada masa kini ataupun anak-anak muda scroll TikTok, Instagram dan sebagainya, mereka tidaklah membuang masa semata-mata dengan hiburan saja. Ada juga ilmu yang mereka dapat. Dan selain itu, apabila kita memaknai suatu video ke dalam semua media yang ada, kita perlulah menitik beratkan tentang keimanan kepada masyarakat bagi melahirkan masyarakat yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah mencegah segala punca kemungkaran dan mengharamkan segala hiburan yang boleh merosakkan budaya Islam. Okey, apa punca-punca kemungkarannya? Salah satunya adalah kerana kurang didikan agama daripada keluarga. Mungkin sebab ibu bapa itu sendiri jahil tentang Islam, jahil tentang ajaran agama. Yang kedua mungkin kerana lemahnya iman. Dan yang ketiga adalah kerana kurang perhatian terhadap ajaran Islam itu sendiri. Pada masa kini, masyarakat lebih selesa untuk hidup secara moden sehingga menyebabkan mereka lalai dengan perintah-perintah agama. Jadi sangat pentinglah bagi khalifah untuk mencegah segala punca-punca kemungkaran yang saya sebutkan seperti tadi, bagi menjaga agama kita, agama Islam. Dan yang terakhir sekali, dalam menjaga agama ni, khalifah boleh melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya. Contohnya macam yang dah dijalankan sekarang lah. Contohnya
pengharaman riba, haram rashwah, dan lain-lain lagi. Okey. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.